Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, hari ini kita masuk kuliah yang ke-7, iaitu kepemimpinan dan motivasi. Ya. So, kuliah yang ke-6 adalah kepemimpinan dalam Islam. Kuliah yang ke-5 itu tentang kepemimpinan LMX. Ya. Dan kuliah yang ke-4 saya baru post saya tadi. Kuliah ke-5 pun saya dah berpost. Ke-6 pun saya dah post juga. So, kuliah ke-7 pun saya akan masukkan nanti sebab ada sebahagian daripada rakan kita tak dapat hadir pada pagi ini kerana mendapatkan vaksin. Ya. Okay, untuk kuliah ke-7 ni dia agak panjang sikit dan ada beberapa latihan lah. So, nanti kita akan bersama. Yang saya mak ni nanti kita buat. You boleh buat sendiri nanti. Boleh scan dan juga boleh buat sendiri. Yang kita nak buat adalah latihan yang selepas ni. So untuk tajuk kuliah pada hari ini iaitu motivasi ni, kita kena tahulah beberapa istilah atau maksud tentang motivasi ni. Jadi motivasi ni daripada perkataan bahasa Inggeris, motif. Kemudian dikembangkan dalam bahasa Melayu dipanggil motif. Kalau motivasi ni adalah daripada bahasa Inggeris motivation, iaitu rangsangan. Okay, motivasi adalah satu ciri berorientasikan matlamat untuk capai objektif. So dia ada matlamat supaya objektif yang nak capai itu akan tercapai. Dan motivasi ni dia mendorong kita untuk bekerja lebih kuat, lebih keras, lebih bersemangat. Dan ciri-ciri motivasi ni pelbagai. Ada yang bersifat luaran, ada yang bersifat dalaman. So nanti kita akan belajarlah apa yang dalaman dan juga apa yang luaran. Dan dalam konteks kepimpinan, motivasi ini sangat penting supaya organisasi yang dipimpin tu boleh bergerak dan berkembang. Okay, ada beberapa definisi yang mudah di sini, iaitu daripada Ainon Muhammad 2003. Dia kata motivasi ini adalah istilah yang memberi makna mendorong. So dia dorong, kemudian mengarah dan juga mengekalkan sesuatu tingkah laku. So dia dorong, dia arah dan kekalkan sesuatu tingkah laku. So tingkah laku yang didorong akan menjurus ataupun dia akan bergerak kepada matlamat yang nak dicapai tadilah. So katakan sebagai pelajar ni, you all akan menghadapi pelbagai cabaran untuk mendapatkan CGPA yang terbaik. Yang terbaik ni adalah 3 poin ke atas lah. Dan yang excellent tu adalah 3.5 sampailah kepada 4.0. Itu yang excellent lah. Yang terbaik ni banyak. Tapi yang excellent, yang cemerlang ni, dia dalam tingkatan yang terbaik tu tadi. So dia bertepatan dengan 2 kata, iaitu motivation, motive and juga action. So menjadi motivation lah. So dimelayukan menjadi motivasi. Okay, ini beberapa definisi motivasi yang diambil daripada penulis-penulis di Malaysia lah. Yang pertama sekali dari Kamus Dewan, edisi yang ketiga. Yang kedua dari Wan Rafi'i 1991 dan ketiga dari Ford dalam Muhammad Shatta Shabran. Shatta Shabran ni dia dulu pensyarah di UPM. Kemudian dia menjadi naib chancellor di UPSI. Lepas tu dia berpindah ke kementerian, teruskan di kementerian. Okay, daripada ketiga-tiga definisi ni, dia sama je. Sama sahaja. Dan kalau beza pun tak jauh sangat. Kalau Kamus Dewan kata, keinginan yang keras untuk mencapai tujuan. Kemudian Wan Rafi'i kata, motivasi satu set proses yang bertenaga. So ada dorongan juga lah untuk sampai kepada matlamat. Kemudian Ford, dia kata satu proses, dia lebih detail sikit, membangkit, mengarah dan mengekalkan tindakan untuk tujuan yang tertentu. So semuanya sama saja. Maksudnya kita boleh kesimpulkan definisi motivasi ini, yang pertamanya dia ada keinginan. Dan keinginan ini adalah satu proses untuk capai kepada matlamat.
So kalau you nak dapat CGPA yang tinggi, dia perlulah melalui satu proses, ada keinginan, ada dorongan, dan ada semangat dan tingkah laku yang betul lah untuk mendapat keputusan yang baik. Ya. So proses motivasi, kalau tengok di sini dia ada maklum balas, kadang yang atas tu dia ada keperluan, dia ada rangsangan, dia ada tindakan dan juga matlamat. So ini adalah satu proses yang mudah berkaitan dengan memenuhi keperluan. Lapar makan nasi ini adalah satu keperluan. So bila kita puasa, so di ujung masa kita puasa tu kita akan rasa lapar. Tak di ujung pun atau tengah puasa pun dah rasa lapar lah. So ada keperluan untuk menghilangkan kelaparan tadi. Mana kita nak kena makan lah. So nak hilangkan rasa lapar ni, dia punya motivationnya adalah nak makan. So dia memberi makan. So apabila beri makan ni, dia nak kena buat tindakan lah. Nak cari makan ni kat mana? Cari makan ada boleh masak sendiri, ada boleh beli di kedai, ada boleh order, ada orang tolong sediakan, semacam-macam cara lah untuk menghilangkan rasa lapar tadi. So tindakannya cari makanan, dia akan berusaha lah untuk cari makanan. Ramai-ramai cara. So bagi orang yang senang, orang yang hidupnya dalam keadaan yang baik, so dia boleh masak ataupun dia boleh membelilah makanan tu di kedai. Tapi bagi orang yang susah ni maksudnya wang tak cukup, pekerjaan pun pekerjaan dia biasa-biasa saja, yang tak ada pendapatan tetap. So akhirnya besar kemungkinan bila duit tak cukup, dia terpaksa mencari makanan ni di kawasan-kawasan tempat pembuangan. Tong sampah, ataupun kalau dia rajin sikit ataupun dia berani sikit, dia minta makanan tu di kedai-kedai makan. Kalau baik, nasib baik orang bagilah. Kalau nasib tak baik, orang tak bagi, dia kena cari tempat lain. So mau tak mau, keperluan untuk lapar tadi akan menggerakkan seseorang untuk bertindak. Dan akhirnya dia capailah matlamatnya adalah kekenyangan. Ataupun hilang rasa lapar tadi dan dia boleh berehat untuk seketika. Dan proses tu akan berlarutan lah. Besok dia lapar lagi, dia cari makanan lagi. Dan dia akan berulang. Ini adalah proses yang mudah untuk menerangkan apa yang dinamakan sebagai motivasi tadi. Okay. So ini adalah proses yang agak panjang sikit. Proses motivasi ini, dia kata di sini lingkaran konsep motivasi, lingkaran. Circle lah, the circle concept of motivation. So proses motivasi ini dia bermula dengan keperluan, dengan harapan, keinginan dia, kehendak. So 4 perkara ni adalah pencetus kepada pergerakan untuk bertindak. Dia apa sahaja keperluan yang kita hadapi. Contohnya bila you all dah habis diploma ni, so apa keperluan yang ada? Adakah nak sambung belajar ataupun terus mencari pekerjaan? So dalam keadaan di negara Malaysia pada hari ini, orang yang belajar di peringkat ijazah muda, sarjana muda ni dah ramai. So persaingan untuk mendapat pekerjaan tu sangatlah besar. So mungkin ada yang berfikir dia nak sambung ke peringkat ijazah lah, sarjana muda. Kalau dia habis belajar sampai diploma je, dia punya proses persaingan untuk dapat pekerjaan ni bagi peringkat diploma ni sangatlah tinggi. Bukan UiTM saja yang keluarkan graduan diploma. Universiti dan juga institusi yang lain pun mengeluarkan graduan diploma. So persaingan tu besar lah. So kalau nak kerja sendiri tu lain. So adakah keperluan pekerjaan tu perlukan belajar sambung lagi ataupun habis setakat diploma sahaja. So bergantung kepada matlamat dalam hidup lah apa yang dicapai. Okay. Kemudian daripada keperluan, harapan, keinginan, kehendak ni, barunya ada desakan. Dia adanya force untuk menggerakkan kita sampai kepada motif tadi. So force ni, dia akan memastikan kita bertingkah laku, kita akan bertindak, kita akan berperangai, kita akan bersikap seperti apa yang kita nak capai tadi. Contohnya, hari ini saya nak makan
KFC, ayam KFC. Okay. So apa yang mendorong saya nak makan KFC ni? Barangkali masa tak cukup kan, masa yang ada pagi ni memang tak sempat nak masak. So akhirnya desakan tak sempat tu menyebabkan saya berfikir nak beli ayam KFC. So daripada fikiran, daripada idea tadi, dah muncullah satu idea. So macam mana nak mendapatkan ayam KFC. Jadi saya pun fikirlah, selepas ni saya kena tengok duit cukup ke tak cukup. Kemudian kalau cukup, nak pergi dengan apa. Kemudian nak pergi KFC cawangan mana. So dah dalam kepala tu dah ada idea. So apabila idea ni dibina semakin lama semakin besar keinginan tersebut, so akhirnya barulah mewujudkan tingkah laku yang akan menggerakkan saya ke arah KFC, restoran tadi. Ya. So lepas tu saya pun menguruskanlah apa yang patut untuk saya dapatkan. Ya. So bila saya dah pergi ke KFC, saya dah dapat, dah beli daging ayam KFC satu set, 6 ketul. Ada air Pepsi, ada nasi ayam, ada burger. Bila dah capai matlamat tu, so akhirnya saya pun puas. Dah makan kan, dah rasa kekenyangan tu, dah rasa puas. Dan proses tu akan berulang lagi lah. Mungkin dalam minggu depan, saya ingin pula nak makan KFC. So jadi prosesnya akan berulang. So itu satu contoh bagaimana keperluan tadi didesak untuk mendapatkan makanan yang kita suka. So harganya pun tengok kepada apa yang kita belilah. Okay, itu contoh tentang makanan. Apa faktor-faktor yang menjadi pendorong kepada motivasi ini? So di sini dikatakan ada 3. Yang pertamanya darjah intensity. Yang kedua arah perbuatan. Dan yang ketiganya adalah ketekunan. So 3 faktor ni yang menjadikan motivasi ini satu yang diperlukan dalam diri kita. So apa maksud darjah intensity ni? Okay, pakar-pakar psikologis orang yang mengkaji tentang jiwa, dia melihat macam mana individu yang sanggup menggunakan tenaganya melakukan sesuatu perbuatan. Maksudnya, cara dia fikir, cara dia membayangkan kesusahan yang dia hadapi, persediaan untuk membantu dia mencapai motivasi ni, semuanya dia fikirkan. Termasuk dalam darjah intensity. Upayaan dia untuk menggunakan tenaganya, so tenaga dalaman dan keluaran dia. Tenaga fikir dan tenaga fizikal. Yang kedua, arah perbuatan. So pakar ni mengkaji tentang arah mana yang dia nak buat. Ya? Adakah dia mengalah ke satu arah, berfokus, ataupun ada cabaran-cabaran yang menghadangnya daripada mencapai kejayaan tadi. Ya? Contoh dikatakan sini adalah pelajar yang beberapa kali gagal dalam peperiksaan. So 2-3 kali fail lah dalam exam. Kalau di UTM ni, kalau dah masuk ke final year, pelajar tahun akhir ni, dia kena pastikan semua kursus yang patut diambil telah selesai. Ya, takut-takut bila dia buat semakan, ada satu kursus yang tertinggal. So bila tertinggal tu kursus, dia nak bergraduate tu susah sikit lah. So dia kena banyak perkara yang kena fikirkan supaya dia boleh bergraduate. So pastikan mereka yang nak bergraduate tahun akhir nanti, semua kursus telah pernah diambil dan apa yang dia buat hanyalah untuk melengkapkan laporan untuk bergraduate. So kalau gagal, ada tak keinginan, keazaman dia untuk nak ulang balik kegagalan tadi? Itu maksudnya arah perbuatan. Dan ketekunan ni adalah keinginannya untuk terus melakukan perbuatan yang dia telah pun buat selama ini. Tapi perbuatan tu ada 2 perkara, ada 2 cara. Sama ada perbuatan tu boleh diulang pada perbuatan yang sama, sikap yang sama, tindakan yang sama, ataupun cari kaedah-kaedah lain yang akan membantunya mencapai kejayaan. Okay, itu daripada Abdul Hasan dan Ainul Muhammad lah. Ini penulis tempatan kita. Okay, satu contoh untuk aktiviti ni, aktiviti kumpulan, tapi saya nak aktiviti individu yang buat secara individu dalam jam board nanti.
You nak buat dalam Jamboard ke nak buat dalam Padlet? Jamboard Prof. Jamboard so kita prepare Jamboard nanti. So apa yang kena buat adalah ini setiap individu lah. Individu tak? Saya tengok, saya baca dulu apa arahan dia. Groups are to recreate the pyramid. Okay, saya ingat better buat dalam group kot. Buat dalam group. Satu group, satu page. Untuk buat satu piramid yang ada 5 level hierarki Maslow. Hierarki ketua Maslow. Ada tak hierarki itu? Oh, belum ada. Okay, hierarki Maslow ni cuba buat. Cari dekat internet. Okay, antara senarai-senarai yang ada dalam piramid ni adalah makanan, hiburan, sleep, tidur, merehat, breathing, kita bernafas, tempat pelindungan, semua ni. Ada 20 elemen. So, setiap group mesti memilih 5 perkataan yang nak digunakan dalam piramid ni. Kemudian lukiskan piramid ni di atas Jamboard tadi. Dan keperluan asas yang penting ni mesti berada di bawah sekali. So, dia punya tugasannya adalah kumpulan ni menentukan di mana nak meletakkan 15 perkataan tadi di bawah dan juga yang lain tu di atasnya lah. So, dia ada 5 level. Okay, bila dah siap, bincangkan dan juga boleh dikaitkan dengan tempat-tempat yang lain pula. Okay. Yang itu kumpulan ni nanti saya akan bagi. Nanti yang buat sini sebab dia punya slide ni agak banyak pada hari ni. Okay, ini masalah hierarki ni yang you boleh dapatkan. Dia ada psychological needs, safety needs, belonging and love. Dia boleh buat dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu lah. So ini jawapannya. Jawapannya memang dari sini. Tapi saya nak jawab buat dalam design yang sendirilah. So kaedah meningkatkan motivasi. So kaedah meningkatkan motivasi ini adalah penetapan matlamat, pengurusan matlamat, adakah bentuk, empowerment, ganjaran. Okay, ini adalah cara-cara bagaimana kita boleh merangsang motivasi. Kalau kita belajar, ibu dan bapa kita, kali dia nak galakkan kita belajar ni, dia akan beli laptop ke, beli komputer ke, PC untuk kita belajar. Bagi space yang baik pada you all untuk belajar. So bergantung kepada keperluan lah. Okay, macam mana nak tetapkan matlamat? So matlamat yang kita nak capai ni, dia kena ada satu senarai ni. So senarai ni pertama sekali adalah mesti ada tempoh yang tertentu lah. So tempoh ni bergantung kepada sejauh mana matlamat tu nak capai. Kalau nak belajar diploma ni sampai 3 tahun, so masanya adalah 3 tahun. So macam mana you boleh menguruskan masa 3 tahun tu untuk mencapai matlamat untuk graduate. Ataupun menghabiskanlah pengajian diploma. So ciri-ciri yang kita nampak, yang pertamanya adalah dia spesifik dan jelas. So nak belajar diploma di UiTM, tempoh 3 tahun, dia ada 6 semester. Ada setengah tu dia ada 5 semester je. So depend pada fakulti. Adakah dia terlalu mencabar ataupun biasa-biasa je? So bagi saya untuk belajar ni, kita kena enjoy lah dalam proses belajar ni. Enjoy ni maksudnya kita elakkan daripada terlalu terbeban lah. Sebab ada setengah kawan-kawan kita, dia ada masalah kewangan kan, mak ayah pun taklah kerja gaji besar sangat. Adik-adik yang agak ramai. So cabaran-cabaran ni kalau boleh tidak membebankan kita lah nak belajar. Sebab ada di kalangan anak kita ni
Masuk semester pertama saja dia dah terbeban dengan masalah kewangan. So tak mampulah untuk meneruskan pengajian dan akhirnya dia berhenti daripada universiti. Bila berhenti ni peluangnya untuk belajar ni tak tahu lagi lah bila akan capai. Bila kita mendapat pendidikan yang kurang, peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik itu turut kurang. So kalau siapa yang belajar daripada diploma, ijazah sarjana muda, kemudian sambung master, sarjana sampailah ke PhD. So peringkat PhD ni tak ramai dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan tu lebih besar lah berbanding dengan diploma. Tapi nak sampai kepada PhD tadi, mungkin ambil masa 15 tahun ataupun 20 tahun barulah dapat sampai PhD. Sepanjang masa ni. Okay. Matlamat juga mestilah mudah difahami. Yang mudah. Bukannya yang sukar, yang mudah difahami. Dan juga cabaran, dia ada cabaran tapi cabaran ni tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. So kalau terlalu mudah sangat, dia bukan cabaran sangat lah. Dia mungkin biasa-biasa lah. Tapi kalau dia sukar sangat, so kita kena fikir, banyak berusaha untuk mengisi cabaran. Agak-agaknya apa cabaran yang you all hadapi masa belajar online ni? Agak-agaknya lah, kalau boleh kongsi. Ada siapa nak kongsi? Ada tak? Masalah internet. Masalah internet. Connection, coverage internet, apa internet? Line slow. Line slow lagi. Masalah persekitaran. Keadaan. Sekitaran, itu biasa. Okay. Kehadiran Gadget. dalam kelas. Masalah gadget. Ada appointment. Appointment. So gangguan tu dia akan kadang-kadang dia datang secara tiba-tiba, secara mendadak. Tapi ada setengah yang telefon dirancang. Okay. So, saya tahu antara masalah paling besar ni adalah masalah coverage dan juga data lah. Sebab tu saya tak nak buat kelas panjang-panjang. Nanti habis data kan. Saya akan buat kelas, saya akan record dan saya akan kongsi lah dalam blog dan juga di YouTube saya. Itu penetapan matlamat. Yang kedua adalah pengurusan bermatlamat, management by objektif. Macam mana kita menguruskan objektif nak capai itu? Pengurusan dan subordinat bergabung tenaga dalam membentuk dan berangka objektif. So dalam MBO ni, dia kena ada langkah-langkah ada. Paling mudah adalah langkah-langkah. Dan langkah-langkah yang kita ambil ni kita nak kena nilai prestasi dia. So bila kita nilai prestasi dia baru kita boleh buat pembetulan. Pembetulan maksudnya kita adjust balik lah kalau kita nampak macam sesuatu yang kita buat ni macam agak lari sikit daripada track dia. So kita tarik balik masuk dalam track dan kita pastikan kita akan dapat objektif tadi. Kemudian macam mana prosedurnya untuk buat objektif? Dia kena ada permulaan. Kemudian dia ada pelaksanaan. Kemudian dia ada menilai. Kemudian dia ada kaitan antara matlamat dan rancangan organisasi. Semakan kita cek balik dan juga akhirnya adalah penilaian. So dia punya semua proses ni daripada awal sampai akhir ni kita sendiri yang boleh melihat perkembangannya. Kita sendiri boleh buat. Kalau yang berkaitan dengan organisasi, kita kena bincanglah dengan rakan-rakan yang lain. Tapi kalau untuk individu, kita sendiri yang boleh buat, kita sendiri yang boleh uruskan dan kita sendiri boleh menilai. Okay, kemudian reka bentuk kerja ataupun pusing kerja. So ini adalah istilah yang digunakan dalam organisasi. Job rotation, pusingan kerja. Dan ini pun boleh dibuat satu kajian tentang pusingan kerja ni. So pusingan kerja ni maksudnya teknik ini membolehkan pekerja digerakkan secara sistematik organisasi. So dalam organisasi, dalam persatuan, setiap orang ni tidak statik. Dia boleh berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dalam sektor awam, katakan kalau masuk bekerja menggunakan diploma, grade yang digunakan tu akan bermula dengan 27.
27 tu dia boleh bergerak 29, 32 sampai 36. Itulah dalam sektor awam ni, dia akan, individu yang bekerja sektor awam akan digerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain supaya tidak statik lah. So bila dia bergerak ke tempat lain, dia punya sistem bekerja pun berbeza, cabaran yang pun berbeza. Dia punya peluang untuk dia mengubah diri itu lebih banyak. Ya. So tak samalah keadaan kerja setiap hari. Ya. Kemudian peluasan kerja, job enlargement. So job enlargement ni adalah senarai tugas yang diberikan dari semasa ke semasa dan semakin tinggi tanggungjawab dia. Contohnya bekerja dalam sektor kesihatan. Dalam bidang kesihatan ni, tanggungjawabnya sangat besar. Katakan seorang doktor pakar yang dirujuk untuk menentukan sama ada pesakit itu mendapat kanser ataupun tidak. So nak sign orang nak tentukan seseorang terdapat kanser ataupun tidak, bukannya boleh doktor sebarangan. Mesti doktor pakar. So kalau doktor pakar tu dah katakan pesakit ni memang dah ada simptom dan tanda-tanda kanser, so dia boleh sign lah. Tanda tangan dia tu sangat bernilai. Sebabnya bila dia tanda tangan saja sakit ni dapat kanser, so rawatan yang akan diberikan tu sangat jauh berbeza lah dengan rawatan sedia ada. Ya. Rawatan yang berbeza, ubatnya pun berbeza. Kemudian tempat dia tinggal di hospital pun berbeza. So bila dah ada tanggungjawab tinggi, kerja pun lebih berat lah. Ya. Okay. Kemudian kualiti kerja. So kualiti kerja ni berkaitan dengan produktiviti kita lah, bagaimana kita menguruskan kerja kita dan akhirnya dia akan menentukan prestasi. So pengalaman kerja yang seronok akan memberikan prestasi yang cemerlang. So bila kita seronok buat kerja, biasanya akan dikaitkan dengan kecemerlangan lah. Bila kita seronok belajar, biasanya kita akan dikaitkan dengan grade yang baik. Kalau kita ada rasa tak seronok belajar ni, hari-hari online je kan. Kita rasa stres lah online, hari-hari kelas online. So prestasi ni kemungkinan akan berkurangan. Di skala tu bila kita dapat datang ke kampus, lebih seronok lah dapat jumpa dengan kawan, bincang dengan kawan kan, dengan pesyarah kita. So kita akan lebih seronok dengan suasana yang baru. Okay, sebab itulah dalam pekerjaan ni, dalam organisasi, suasana kerja tu sangat penting untuk kita rasai pengalaman yang lebih baik. Kemudian empowerment, pengupayaan ataupun pemerkasaan. So empowerment ni dia ada dua. Satunya pekerja diberi kuasa dan dia boleh mengawal lah kerja-kerja yang di bawah kawalannya. Yang keduanya adalah pekerja yang memang dia mencari untuk mendapatkan empowerment, untuk dia perkasakan diri dia dengan kursus, latihan. Tadi kuasa diberi pada dia kan. Tapi yang ini adalah dia mencari sendiri untuk meningkatkan kualiti diri dia lah. So apabila kita ada empowerment ni, so kita boleh nilai sejauh mana prestasi kerja, sama ada pekerja ataupun diri kita sendiri. Dan tugas ni sebenarnya untuk orang yang telah pun dikenal pasti lah. Kalau dia boleh buat kerja dengan baik, dia akan dinaikkan jawatan lebih tinggi dengan tanggungjawab yang lebih besar lah. Kemudian ganjaran ni banyak jenis. Ganjaran ni adalah balasan yang baik-baik lah. Antaranya kalau dalam bentuk wang, kalau orang yang bekerja makan gaji ni, gajinya mungkin dinaikkan lah. Dalam sektor awam macam saya ni, setiap tahun gaji akan naik dalam RM200. RM200 akan naik. Kemudian ada juga upah dan juga bonus. So upah ni dipanggil allowance lah. Allowance yang ada. Dan kalau bonus, biasanya kalau ada hari-hari yang tertentu, barulah dapat bonus.